كل لمحة ونفس وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: sesuatu itu wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan Allah. Apa yang telah didahulukan tidak dikemudiankan, dan apa yang telah dikemudiankan tidak didahulukan. Jika Allah hendak menimpa kamu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu selain Dia dulu. Jika Dia hendak memberi kebaikan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat mengelakkan kebaikan itu datang kepada kamu selain Dia dua. Oleh itu, jika kamu merungut dan mengadu kerana tidak puas hati dengan Dia semasa kamu sedang menikmati kesenangan dan keseronokan, hanya kerana hendakkan supaya dilebih dan ditambah nikmat keseronokan dan kesenangan itu, dan menutup pandangan kamu kepada kesenangan dan keseronokan yang ada pada kamu itu dengan menyangka ianya tidak baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada kamu, dan Dia akan menarik balik kesenangan dan keseronokan itu dari kamu, dan Dia akan menyusahkan kamu lebih hebat lagi, dan akan memberatkan kamu dalam kesusahan itu, dan kamu akan dijauhkan daripadanya. Dengan itu, janganlah kamu merungut walaupun badan kamu dipotong-potong dengan gunting. Peliharalah diri kamu, takutilah Allah, berhati-hatilah. Okey, kita sambung lagi perkara kita, pengajian kita, perbincangan kita pada syarahan yang ke-18 yang semalam kita antara lain berbincang tentang begitu besar hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar, begitu hebat hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang hak. Hak maksudnya pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemilikan Allah terhadap kuasa, pemilikan Allah terhadap ilmu, pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu adalah pemilikan yang sangat besar. Itu baru kita bilang hak. Hak Allah. Dan Allah juga memberikan pemilikan kepada kita sebagai makhluknya. Tapi pemilikan kita itu adalah pemilikan yang kecil. Sabitannya adalah kehendak dan izin. Sabitannya adalah kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Jadi kerana kehendak dan izin Allah, maka kita diberikan hak sesuai dengan kita sebagai makhluk. Sedangkan pemilikan hak, pemilikan yang sebenar adalah pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita bilang pemilikan mutlak, pemilikan yang hak. Jelaskan.
Dan kemudian istilah itu kita sebut hak Allah. Jadi kita bincang tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Masya Allah, maha luas. Sampai segala-galanya tidak mungkin berlaku, tidak terjadi, tidak terwujud apapun, tidak berlaku apapun melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Oke, mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita. Menjadi pelajaran kepada kita. Pelajaran yang sesungguhnya, yang menyebabkan kita sedar. Pelajaran sesungguhnya yang menyebabkan kita sedar. Jika pelajaran itu tidak menyebabkan kita sedar, maka tinggal ia sebagai maklumat, bukan ilmu. Ya. Karena ilmu akan menyadarkan. Ilmu akan mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Okey. Jadi kita sambung malam ini. Kata musannif rahimahullah ta'ala, Syekhuna wa mursyiduna Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, sesuatu itu wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan Allah. Sesuatu, syai' dalam bahasa Arab, dalam syai'. Dalam bahasa Arab ya, syai'un. Jadi kalau kita baca dalam Quran, dalam hadis, juga perkataan syai'un maknanya segala sesuatu. Jadi sesuatu itu lebih kepada maksud makhluk Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang berlaku ke atas mereka. Sesuatu atau syai' itu maksud syai' itu adalah segala sesuatu daripada sisi makhluk dan apapun yang berlaku. Apa? Cakap bang. Syai' dalam bahasa Arab, sesuatu dalam bahasa Melayu, syai' dalam bahasa Arab memberi maksud makhluk dan sesuatu yang berlaku ke atas mereka. Fahamkah sesuatu yang berlaku? Tidak kira apapun yang berlaku. Tidurkah, bangunkah, makankah, laparkah, kerjakah, tidak kerjakah, itu kan? Itu bilang syai', sesuatu. Jelas tak? Okey. Sesuatu itu wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan Allah. Wujud ai ada. Itu terjemahan lazim kepada kita. Wujud ai ada dalam tempoh masa yang telah ditentukan Allah. Allah menentukannya dan sifat menentu itu kita belajar kemarin semalam melalui proses yang kita sebut kehendak dan izin. Betul kan? Menentukan itu tertakluk kepada kehendak dan izin. Dan bentuk penentuannya itu ada 3. Qada, qadar dan takdir. Itu berbentuk penentuan. Faham tak? Ingat? Proses penentuan itu ada di dalam 2 hal. Satu namanya kehendak, satu lagi namanya izin. Nah, itu kita belajar semalam. Orang bilang semalam ke kemarin? Semalam. Itu belajar semalam. Baik. Jadi kita sebut saja di sini qada, qadar, takdir yang wujud dalam qada, qadar, takdir itu wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan Allah. Nah, jelaskan di sini. Artinya qada, qadar, takdir wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa tempoh masa? Di situ mengaitkan kewujudan segala sesuatu dengan masa. Faham tak? Ayat itu langsung mengaitkan kewujudan segala sesuatu dengan masa. Betul tak? Boleh nampak kan? Kadang okey, kadang dia tak okey. Okey, boleh fahamkah itu? Boleh fahamkah? Cakap betul-betul lah, jangan tipu balik. Boleh tengok dari kamu orang, boleh tahu sudah faham, tidak faham. Okey, apa yang kau faham? Tidak faham kan? Permulaan beritanya ini faham saja semua orang kan? Itu bapak orang. Kelainan kamu orang dengan Walid belajar. Walid belajar tidak faham, boleh bilang tidak faham. Syekh tengah bercakap. Angkat tangan saja. Kenapa? Saya tidak faham di sini. Kenapa kau bodoh sangat? Marah. Tapi rupanya Syekh bilang bodoh itu penawarnya. Kenapa kau bodoh sangat? Kadang-kadang bilang, otak kau letak di mana? Tera zehen kahai. Tera zehen kahai. Zehen. Marah pada dia. Tapi barakah dia marah itu. Sampai hari ini Walid ingat saja. Termasuk kalimat-kalimat yang perlu Walid bincangkan dengan kamu orang ini. Walaupun nampak biasa saja. Ini kalimat-kalimat yang Walid pernah kena marah. Faham tak? Walid pernah kena marah kalimat. Contohnya sesuatu dibincangkan sampai halus. Kalimat yang dia bilang, kau ni bodoh. Memang bodoh. Walid pernah tahu bahasa dia kan. Okey. Jadi sebab itu Walid tanya tadi. Ulang Walid ulang sekarang. Tadi kita bilang segala sesuatu kan. Dalam bahasa Arab bilang syai'. Dan segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu merujuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab dasarnya cuma dua. Khaliq dan makhluk. Itu dasarnya. Kan? Jadi perbincangan ilmiah, perbincangan ilmu pada dasarnya cuma dua itu saja. Pada dasarnya. Okey. Satu, kuat ni. Anyum punya Melayu. Itu minta boleh marah. Semua sampah merata. Okey. Pada dasarnya ya, apa yang kita bilang? Cetusan. Wah. Cetusan ilmu pada dasarnya kan ada dua. Satu tentang apa yang kita sebut khaliq. Kedua apa yang kita sebut sebagai makhluk. Okay. Kemudian dari sini berpecah. Dari sini berpecah jadi ilmu. Ini yang paling ini sedikit saja berkaitan dengan khaliq. Yang ini pecah paling banyak jadi ilmu. Faham? Jadi sesuatu yang kita bilang tadi, sesuatu yang kita sebut tadi datang dari sini, bukan datang dari sini. Kerana dari sini kita tidak boleh sebut sesuatu. Kan? Yang kita bilang sesuatu ini datang dari sini. Yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bilang makhluk. Makhluk dan apa? Ya, makhluk dan apapun yang berlaku, dia bilang begitu kan? Apapun yang berlaku ke atas mereka dalam kehidupan ini. Dia bilang begitu, dia sebut begitu. Jadi
Kita boleh saja sebut makhluk. Jadi yang berlaku ke atas makhluk itu tadi, kita mudahkan bahasanya begini. Satu namanya qada. Nombor dua namanya qadar. Nombor tiga namanya takdir. Kan? Ini yang berlaku ke atas makhluk. Ini tidak berlaku kepada Allah. Hal ini tidak berlaku kepada Allah. Kerana dia adalah Khalik, dia yang menciptakan. Dia juga yang menciptakan semua ini. Berarti hal ini tidak terkait dengan dia. Dia terkait dengan Allah, terkait dengan kita makhluk. Faham tak? Sebab itu bilang segala sesuatu ini wasyai. Dalam bahasa Arab bilang syai. Syai Allah kemenang kan? Kemenang. Oh, kita kena cari minyak petrol tu. Okey. Sebut syai' di sini ataupun segala sesuatu. Okey? Yang kita sebut tadi. Dan segala sesuatu ini terikat dengan masa. Nah, ambil faham. Segala sesuatu ini terikat dengan masa. Boleh saja kita sebut makhluk ini terikat dengan masa. Boleh? Makhluk, segala sesuatu itu terikat dengan masa. Nampak? Faham sudah? Okey, itu dia bilang sesuatu itu wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kita sebut terikat dengan masa. Tempoh masa artinya terikat dengan masa. Faham tak? Jadi Walid punya masa, tempoh hidup Walid mungkin 100 tahun. Lina kau 10 tahun lagi saja. Contoh, kau jangan takut. Kan? Anjuk mungkin lagi 3 hari. Faham tak? Jul mungkin lagi 2 tahun. Abang Akil mungkin lagi 5 tahun dia. Tempoh masa. Tempoh masa ada 2 perkara di situ. Ya, tempoh masa atau masa ini ada 2 perkara di situ. Satu dibilang sirri, satu lagi dibilang apa ya? Haqqi. Jadi istilah-istilah yang kamu orang belum pernah dengar. Masa, tempoh masa itu ada 2. Satu dibilang sirri, masa yang dirahsiakan. Matimu Allah rahsiakan, bahkan yang haqqi kau pasti mati. Yang sirri tidak tahu bila. Gitu kan? Boleh faham tak? Sama saja di sini. Masa, satu sirri, yang kedua haqqi. Ini istilah saja ya bagi menjelaskan. Berarti kita makhluk ini segala sesuatu itu terikat dengan masa. Itu faham yang penting. Dan masa itu, masa yang kita terikat, masa yang makhluk terikat itu ada 2. Satu bilang sirri, lagi satu bilang haqqi. Cuma istilah saja. Mungkin pada sisi lain kamu orang akan berjumpa dengan istilahnya lain. Kan? Sirri maksudnya apa? Sirri maksudnya masa yang dirahsiakan Allah kepada kita. Faham tak? Dan haqqi maksudnya apa? Haqqi maksudnya masa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Yang kelihatan, yang kita tahu. Itu haqqi. Jadi boleh contohkan tadi. Mati itu hak. Tidak ada yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, bernyawa itu akan menemui kematian. Berarti dia merupakan perkara yang haqqi. Faham? Faham kau Sofia?
Mati merupakan perkara yang hak. Maksud hak di situ adalah pasti. Dan kita tahu hal itu. Itu bermaksud hati. Jelas? Jelas? Dan satu lagi bilang sirri. Sirri artinya rahasia yang kita tidak tahu. Apa yang kita tidak tahu dalam soal kematian? Masanya kan? Masanya kau tahu kau Sophia kau bilang mau mati. Jadi itu sirri bilang. Itu bilang sirri, itu rahasia. Allah saja yang maha tahu. Tapi kau juga tahu kan? Apa yang kau tahu? Tentang mati. Tentang mati semua orang tahu kan? Itu bilang hati. Faham tak? Jadi kita tahu hati dan kita tahu sirri. Sirri kita tidak tahu. Cuma kita tahu itu rahasia Allah. Betul kan? Oke, siapa yang tidak paham sekarang? Dengan penjelasan sebegini, siapa yang tidak paham? Kasih tahu. Apa yang tak paham? Okey. Tadi kita jumpa dengan perkataan sesuatu dalam kitab. Betul? Sesuatu itu merujuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan merujuk kepada Allah, merujuk kepada makhluk. Makhluk artinya apa? Makhluk artinya dijadikan oleh Allah. Faham tu? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang kita sebut qada, qadar, takdir. Allah jadikan makhluknya dalam bentuk ini. Jadi qada, qadar, takdir ini satu sisi dia adalah ilmu. Tapi sisi lain untuk menjelaskan kepada kita bahawa makhluk yang dijadikan itu semuanya terikat dengan qada, qadar, takdir. Jelas tak? Masih Hidayah, Allah Ta'ala jadi dia terikat dengan qada, qadar, takdir. Kita semua Allah jadikan terikat dengan qada, qadar, takdir. Makhluk yang lain namanya ayam, itik, anjing kita semua qada, qadar, takdir. Semua terikat dengan qada, qadar, takdir. Tak akan terpisah selamanya. Faham Masih Hidayah? Faham Nina? Apa yang kau faham lah? Tanda tanya saja keluar dalam kau punya tu. Nah, kau tidak paham. Sekarang boleh pelukis macam ini. Tak silap tak. Okey. Ini Lina. Ini dia main bola. Lina main bola. Nah, sekarang kau tafsirkan kau punya kehidupan ini. Kau nampak kan? Boleh pernah ajar kamu orang sudah kan? Padang takdir semuanya kan? Itu apa? Itu apa pelajarannya? Jadi segala sesuatu kita termasuk dalam segala sesuatu. Betul kan? Sebab segala sesuatu itu makhluk Allah. Semuanya terikat dengan qada, qadar, takdir. Betul? Boleh faham tak? Takdir ialah apa yang sedang berlaku. Yang akan berlaku nantinya itu bilang takdir. Qadar, masih ingatkah kamu orang? Nah, kalau tanya satu-satu bah, qada apa maknanya? Betul bah? Qadar apa maknanya Mizi? Nah, tidak paham ke di situ? Qada adalah ketetapan Allah yang tidak berkait dengan ikhtiar kita hamba. Tidak ada kena-mengena. Di sini. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ikhtiar hamba. Nah, tidak jelas ke maknanya? Kemudian kesatuan antara qada dengan qadar bilang takdir. Takdir itu adalah implikasi, kesan daripada qada dan qadar. Gitu kan? Maka takdirnya kau sekarang berada di sini. Lina. Kau Faz berada di sini. Semua orang berada di sini. Takdirnya sekarang. Ini bilang takdir. Maka ini adalah takdir yang baik. Dia bilang begitu. Sangat bagus untuk kita. Kenapa? Karena kita berada di dalam majlis ilmu. Kalau takdirnya kau ada di dangdut, kemana? Itu saja. Paham tak? Kalau takdirnya kau berada di pasar malam,
Orang sedang mengaji, kau berada di pasar malam, tengok saja orang. Gitu kan? Kalau takdirnya kau sedang berada di sesuatu hal yang lawa, misalnya, paham tak kita sebut? Ini semua penjelasannya Walid rasa sudah jelas semuanya. Nah, Walid mau kasih tahu semua makhluk terikat dengan hal ini. Terikat dengan qada Allah, ketetapan Allah yang kita tidak tahu. Terikat dengan ketetapan Allah yang kita tahu. Jelas tak? Dan terikat dengan takdir yang berlaku pada kita setiap hari. Hari-hari berlaku bahkan. Yang berlaku hari-hari, apapun, sekecil apapun itu bilang takdir. Kamu orang ni rasa-rasa gini pun belum selesai faham. Blur saja. Beriman tak? Beriman tak? Beriman. Jadi kau beriman bagaimana dengan qada, qadar dan takdir? Ini salah satu rukun iman. Apa? Kau jampi apa mizi? Ngongeng macam jampi saja. Ingat ya, kalau ini tidak selesai, berarti satu hal perkara yang sabit dengan iman tidak selesai. Berarti selesaikan betul. Dengan main-main. Faham kan, Jo? Kau boleh ketawa, senyum saja. Kau ingat ini perkara main-main kah? Ini tidak betul, kau tidak beriman. Sekalipun kau pakai kopiah, sembahyang, walaupun subuh tidak sembahyang. Faham, Jol? Faham tak, Tol? Jangan main-main ini. Penting ini. Jadi sekarang boleh secara tidak langsung menjelaskan semula kepada kamu orang yang kita ini makhluk terikat dengan tiga perkara ini. Satu, kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya qada. Apa itu qada? Qada artinya ketetapan Allah. Allah punya ketetapan, bukan kita. Yang kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang saja yang Maha tahu. Faham tak? Jadi kalau kita mau tanya, apa contohnya? Kenapa Tuhan jadikan aku? Kau tahu tak kenapa? Kita nanti jawab untuk mengabdikan diri kepada Allah, itu saja kan? Kalau secara sains itu bukan jawapannya. Dia mau kenapa, berarti ada fakta. 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Jadi Allah yang Maha tahu itu kan? Okey. Yang kedua, kita terikat dengan qadar. Qadar artinya ketetapan Allah yang berkait dengan kita, berkait dengan ikhtiar kita. Berarti kita tahu mau makan, apa yang kita perlu buat. Fas bilang mau makan, apa yang kita perlu buat? Fas bilang makan. Cari makan, apa? Cari makan. Itu kan? Mau anak, apa yang kau perlu buat? Mau baby. Dari sila, apa perlu buat sila? Sila bilang. Itu banyak maknanya semua itu. Okey, cukup. Jadi faham ke sudah? Berarti ini terkait dengan ikhtiar hamba, itu bilang qadar artinya ketetapan Allah yang terkait dengan ikhtiar hamba. Kalau kau lapar, kau perlu makan, kau masak kah, kau buat apa gitu kan? Makan baru kau nantinya kenyang, betul? Ada ikhtiarnya di situ. Dan qada itu yang kita tidak tahu, Pak. Bahkan kita tidak mampu membicarakannya. Jelas? Kemudian kesatuan qada dan qadar ini bersatu, campur, berlaku yang dibilang takdir yang berlaku kepada kita. Jelas? Waduh, ulang saja. Jadi semua ini kita bilang segala sesuatu. Kenapa? Karena dia terkait dengan makhluk langsung. Dia terkait dengan makhluk langsung di sini. Semua ini berkait dengan makhluk. Jelas? Okey. Makhluk yang kita bilang makhluk di sini, ini keterkaitannya dan ini penjelasannya, semua ini terkait dengan masa. Nampak kan? Jadi kau terkait dengan masa atau tidak tu? Apa sebab kau biar kau terkait dengan masa?
Boleh tanya apa sebab kau bilang kau terkait dengan masa? Apa hujahmu? Walid tahu tak? Walid terkait dengan masa. Dan semua kita tahu kita terkait dengan masa. Sekarang Walid mau tahu, kau sendiri yang faham, kau terkait dengan masa. Kasih tahu Walid, apa buktinya? Apa hujahmu? Makan buah temikai? Umur meningkat tadi. Umur meningkat, Pak. Betul. Umur meningkat kan? Sekarang berapa umur kau? 16. 5 tahun lagi berapa umur kau? Bukan 10 tahun enggak? Bukan. Jadi berapa? 20, 21 umur kau kan? Nah, itu menunjukkan apa? Meningkat. Bukan itu saja, Pak. Kau terikat dengan masa kematian. Gitu kan? Kau terikat dengan masa senang susahmu. Kau terikat dengan masa sihat sakitmu. Kau terikat dengan masa lapar kenyangmu. Faham tak? Semuanya kita terikat dengan masa. Maka kerana itu Allah bilang dalam Quran, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada di dalam keadaan yang sangat rugi. Kenapa rugi? Karena tidak menilai masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Dari masa muda kita enjoy saja dangdut sana dangdut sini. Kan? Masa tua baru kita cari masjid kah, cari surau kah. Faham tak? Betapa ruginya kita. Jelas? Jadi itu satu sisi maksud. Yang lebih tepat kita mau nyatakan segala sesuatu terkait dengan masa, maksudnya ada had, ada limitasinya. Dalam had itu ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. Yang kita tahu itu bilang haqi, yang kita tidak tahu itu bilang sirri. Nah, farah izati. Hang nak kena mati bila? Beritahu. Wallahu a'lam. Berarti tak tahu. Tak tahu itu masa kan? Mati itu adalah masa dia. Itu orang panggil sirri, yang kita tak tahu. Faham? Dan ada yang hang tahu. Faham? Mati tahu tak mati? Macam mana mati? Bukan keluar mati. Mati adalah terpisah nyawa daripada badanku. Itu jawapannya. Ada pula mati. Tak mati pun. Jadi mati itu adalah terpisah nyawa dari badan, terpisah nyawa dari jasad. Tu panggil mati. Tahu tak yang tu? Itu panggil haki. Yang kita tahu itu panggil haki. Yang kita tidak tahu itu panggil sirri. Jelas? Jadi banyak keadaan kita tahu, kita tidak tahu, kita tahu, kita tidak tahu. Itu adalah hal ini berlaku di dalam takdir kita, di dalam padang takdir kita. Tidak semua kita tahu. Sofia, kau tahu kenapa kau datang belajar di sini? Kau tahu kan? Kerana mau ilmu begini kan? Betul kan? Tapi kau tahu kau akan dapat ilmu atau tidak? Tidak tahu kan? Terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sirri dia. Faham tak? Yang kau tahu, aku mau datang belajar di sini misalnya. Betul kan? Selain daripada Anjung. Anjung dia tidak tahu bahawa dia mau datang belajar sini. Sebab dia bukan mau datang, dia dipaksa datang. Oh, Anjung. Ya. Tidak apa. Okey, jelas. Para izati. Selesai. Selesai. Dia dah selesai. Apa? Dia kata insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Kalau kita qada dan takdir tu kan, adakah berkait dengan padang takdir? Qada takdir adakah terkait dengan padang takdir? Of course lah. Takdir itu boleh terjemahkan dengan satu konsep padang. Soalan ni mai daripada siapa? Mai daripada Luqman sendiri. Mai daripada Anjung. Luku bala Anjung. Ajak sampai tengah mati dah ajak dia. Dia padang, Walid gunakan istilah padang itu sebagai implementasi, sebagai mempermudahkan penjelasan supaya kita faham. Jelas tak? Itu saja, Pak. Pelajaran berapa? Mesti ada dalam bahasa usul.
Tiada ke? Ada bukan sifat pelajaran, bukan pelajaran padang takdir, bukan itu. Dalam salah satu pelajaran itu terkait dengan apa yang Walid ajar tentang padang takdir. Walid ajar tentang qada, tentang qadar, tentang takdir, dan Walid menggunakan istilah padang takdir untuk memahamkan kamu orang tentang kita berada di dalamnya. Cari bah, sebab itu Walid suruh hafal. Saya tahu pokok di situasi kita tetap. Tapi apa alasan apa kita sabitkan dia dengan Alasan apa kita sabitkan qada dengan makhluk? Ialah kalau tak ada qada ni kita pun tak percaya kepada Allah Taala. Qada ni mengikat kita dengan Allah. Qadar ni mengikat kita dengan Allah dan diri kita. Takdir itu ialah apa yang terjadi daripada sana. Boleh faham tak? Ringkas begitu. Qada ini mengikat kita dengan Allah. Ini isu kita, okey. Qada ni mengikat kita dengan Allah. Qadar mengikat apa yang berlaku dalam hidup kita dan kita sendiri dengan Allah. Takdir adalah implikasi, kesan daripada qada dan qadar itu. Mestilah namanya mati. Kita ambil takdir namanya kematian. Ada kait dengan Allah ada kematian. Mesti ada. Kan? Dan ada kait dengan kita pun. Ada kait dengan qada, artinya kait dengan Allah. Ada berkait dengan qadar, artinya kait dengan kita. Tu. Berlakulah nama dia kematian. Macam mana? Accident, simpang sana simpang, accident. Kan? Hak berkait dengan Allah, Allah dah sampai, Allah dah menentukan kematian, yang ajal dan dah sampai, kita kata. Hak tu berkait dengan Allah. Hak tu bagi qada. Hak berkait dengan kita, tak accident main mana naik motor kepala bola ada. Boleh faham tak contoh? Kan? Tak accident macam mana naik motor kepala buh belakang. Orang motor pun tengok depan dia, kepala buh belakang hingga boleh tengok. Accident. Boleh faham tak contoh tu? Jelas tak? Tu. Dan accident tadi itu adalah sebahagian daripada hal tentang padang takdir. Jelas. Jadi tak boleh tu. Jadi kita ambil makhluk terikat dengan hal ni, dan hal yang itu kita sebut segala sesuatu. Makhluk itu segala sesuatu, dan apapun yang happening, yang berlaku termasuk dalam segala sesuatu itu. Dan segala sesuatu itu terkait dengan masa. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kan? Hidup sebelum mati. Gambaran-gambaran dia nak memberitahu yang kita terikat dengan masa. Dengan tua baru mau belajar. Yang mana? Cetusan ilmu. Nak beritahu kata daripada sinilah ilmu tu muncul, apa yang dinamakan ilmu. Maksudnya discussion, diskusi ilmu muncul daripada sisi satu, nama dia Khaliq, hak Tuhan. Nombor dua, muncul sisi makhluk, hak makhluk. Daripada situlah nama itu. Itu sebenarnya sisi lain. Perbincangan itu bukan sisi ini, sisi lain. Bila kita sebut ilmu Allah tu lebih cenderung kepada specifically tauhid, specifically akidah. Itu tentang itu. Ini orang panggil apa? Basically orang panggil, kalau kita nak sebut dari segi nilai, ini adalah nilai falsafah. Ilmu tu tercetus main daripada sumber apa, tentang apa misalnya. Kan? Jadi satu tentang Allah, dan yang lain-lain semua tentang makhluk. Nama dia matematik pun tentang makhluk. Nama dia geografi pun tentang makhluk. Nama ilmu tu sains pun tentang makhluk. Nama apa pun ilmu yang kemudian, semuanya tentang makhluk. Termasuk iman, Islam, ihsan, tentang kita. Betul? Boleh clear tu. Simple saja. Okey.
Salah. Fast kritik Arif. Katanya salah. Apa yang salah ni? Kau bilang tadi. Bukan. Yang paling suka. Oh, jadi kau bilang kau suka Pakcik Arif? Astagfirullah. Pakcik Arif bah, makciknya ada di belakang bah. Astagfirullah. Okey, sekarang siapa yang tidak jelas? Jadi tadi dia kata dia punya akhirat dia akan dapat banyak ni. Banyak ni itu adalah kadar. Yes. Dia terkait antara semua itulah. Banyak mana dia duduk di qada. Kan? Dan sisi lain ada juga dia qadar, dia sabit dengan ikhtiar kita. Kalau hang kita ikhtiar untuk makan nasi sepinggan, tapi kita ikhtiar untuk makan nasi sepinggan, tapi kita punya mau 10 pinggan, dia tak mungkin begitu. Contohlah ni contoh kan. Walaupun pada hakikatnya tidak mustahil. Ada orang yang tak payah ikhtiar pun. Misalnya begitu. Kan? Macam boleh bagi contoh semalam kita makan buah limau daripada Mesir. Kita dah ikhtiar tentang mana? Ini abang kata satu sisi yang kita kena terima Allah boleh bagi. Itu hak Allah. Jelas Sisi lain pula, sisi qadar pula, abang kita kena ikhtiar lah. Saya duit beli buah limau macam mana kan, ada satu sisi lain. Jadi pertimbangannya di sini adalah pertimbangan satu hak khalik, yang kedua hak makhluk. Pada dasarnya tu, kalau kita bincang sisi akidah, qada itu hak khalik, qadar itu hak makhluk, takdir itu apa yang terjadi pada makhluk. Itulah satu. A plus B. Yes, dapat C ni. Tapi saya tadi dia kata kita punya contoh kita sekejap. Kita baru dapat RM50. Yang RM50 itu berkait dengan kadar atau berkait Takdir. itu bila sudah berkait Yes. jumlah kuantiti datang bukan kadar atau datang bukan kadar atau Allah bukan RM50. Dia macam ni. Kalau kita ambil mudahnya dia macam ni, yang ni campur yang ni sama juga yang ni. Kita faham macam tu dulu lah. Jadi nak jadikan ini dia terkait dengan ini. Jadi sebab apa? Sebab di sini ada ikhtiar. Jadi kalau kita ikhtiar, kita dapat apa yang kita ikhtiarkan begitu. Pun begitu, nak dapat apa yang kita ikhtiarkan itu bukan duduk di qada, dia tetap duduk di qada. Okey, tak dapat. Allah tentukan ikhtiar itu menjadi sebab. Yes. Clear? Sebab Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu mesti sebab. Ini ada sebabnya. Walaupun ada peringkat manusia yang tak ada sebab pun. Tak ada sebab. Ada peringkat manusia. Hak Allah SWT. Tapi dalam kata yang umum, mesti dia sabit dengan sebab. Begitulah. Dan yang selebihnya itu kita kena abang kata, ada rahsia Allah tersendiri dalam qada, ada rahsia Allah tersendiri dalam qadar, dan ada rahsia Allah tersendiri dalam takdirnya. Selebihnya kita sebut begitu. Atas nama mentazimkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak? Okey. Nah, kita balik kepada kitab kita. Ada lagi? Okey. Masa. Okey, masa. Masa itu hak siapa? Masa itu hak siapa? Soalan yang sangat bagus. Okey, masa. Okey. Soalan sangat bagus, sebenarnya dia main daripada sini kan. Kalau kita dah cantik soalan tu, dia terkait langsung lah. Masa. Topik dia tadi masa ini kan? Masa. Okey, masa dia macam tu. Boleh faham ayat saya bagi nak panah? Nak panah kot ni, nak panah kot. Silap. Masa itu satu ketetapan Allah, yang kedua Allah bagi dekat kita izin. Jadi ketetapan Allah masa itu, dan Allah memberikan izin kepada kita masa. Jadi hak muda sebelum tua itu ketetapan Allah. Sihat sebelum sakit itu ketetapan Allah. Dan Allah izin dekat kita dalam tempoh muda sebelum tua tu, Allah izin masa tu dekat kita. Dia faham? Kita tak ada kontrol. Ada kontrol. Di sinilah kontrol dia duduk di sini, dia duduk di ikhtiar tu. Duduk di ikhtiar tu, duduk di qadar tu. Jadi hak ni kita tak boleh nak kontrol. Tapi hak ni memang Allah suruh kita kontrol. Sebab itu disebut qadar. Qadar ialah ketetapan Allah SWT
yang berkait dengan ikhtiari. Berkait dengan ikhtiari itu means control lah. Maksudnya itu. Kan? Boleh clear tak? Okay, alhamdulillah. Nah, okey, sekarang kalau dah faham, tengok itu dia sebut musannif kita, syekh kita sebut apa? Sesuatu itu wujud dalam tempoh masa yang telah ditentukan Allah. Sesuatu itu wujud ada dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tempoh masa itu kita bilang berkait dengan masa. Okey. Itu satu sisi pandang ya. Manakala sisi pandang lain, apapun yang ada dalam tempoh masa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kau sakit, maka sampai masanya, dalam tempoh masanya dia akan sembuh. Gitu maksudnya. Okay? Kau perlu ikhtiar saja. Ada orang yang ikhtiar bertahun-tahun tidak sembuh karena tidak sampai masanya. Mungkin masanya sampai nak mati saja. Okay? Itu di antara lain yang kita sebut tadi masa sirri, masa haqqi. Kan? Masa sirri adalah hak Allah. Masa haqqi adalah hak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa muda, apa yang kita perlu buat? Belajar sungguh-sungguh supaya kita kenal Allah, gitu kan? Kenal agama, kenal diri. Itu masa haqqi. Faham tak? Masa yang Allah hakkan kepada kita. Jelas sudah. Ini masa muda dangdut, karaoke, sebentuk cincin permata berlian untukku nak bertunang, ku suruh ibuku meminang pada dia gadis rupawan. Lanjut. Jadi Allah kasih kita masa kan? Jadi yang Allah kasih kau masa itu bilang apa? Sama manusia pun kita minta masa kan? Sesama manusia pun kita minta masa kan? Walid pernah bawa orang menagih hutang. Kasih aku masa. Tidak sempat. Jadi kita minta masa kan? Jadi apalagi Allah Subhanahu wa taala kita minta masa kan, ya Allah panjang bala umurku ya Allah. Faham tak? Jadi sekarang Walid mau kamu orang faham kaitan masa dengan diri kita dalam bentuk yang umum begitu. Jangan sampai masa pun kita tidak faham. Apabila kita tidak faham masa, kita tidak tahu nilai masa itulah yang paling berharga. Bukan emas, bukan uang ringgit. Yang paling berharga adalah masa. Nanti kamu orang belajar berfalsafahnya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling berharga dengan kita adalah masa. Itu di antara. Kan? Betul kan yang paling dekat dengan kita adalah kematian? Jelas kan? Apa lagi? Lupa sudah. Yang paling payah adalah nafsu, tak? Itu tak? Lupa. Yang paling berat adalah amanah. Itu kan ada beberapa perkara itu. Nanti kita akan belajar itu nanti. Yang paling berat amanah, yang paling dekat mati. Dia Walid tidak tersusun, Pak. Kemudian kau pandai yang tersusun itu macam mana? Susun, Pak. Imam Ghazali kan? Dia bilang falsafah. Jadi nanti modelnya akan meriwayatkan. Okey? Nah. Ya. Itu yang kita cerita tadi. Hak sirri itu dalam ketentuan Allah. Itu sama ya semua. Sama ya. Hak hakiki itu yang berbeza-beza. Abang Haji sekarang, masa Abang Haji sekarang belajar. Sekarang Abang Haji nak belajar ni, nak kenal benda ni. Dulu Abang Haji tak tahu pun. Nampaklah tu.
Itu dari satu sisi. Okey. Tapi daripada segi kuantitatif, maknanya ini soalan ni nak suatu. Ada orang alim boleh baca Quran khatam 3 kali dalam masa berapa hari. Ya. Ada orang khatam pun tak boleh khatam. Tak boleh nak khatam pun. Ya. Ada kait. Terkait. Berkaitan maknanya masa tu sebagai orang dia jadi panjang. Ya. Walaupun 1 jam 2 jam. Ya, berkait. Berkait. Okey. Berkait. Ada perbincangan tentang barakah masa, ada perbincangan tentang lipat masa. Yes. Itu semua ada perbincangannya dalam tasawuf falsafi. Kan? Tapi kita tak sampai masa lagi. Tapi for understanding tu kita boleh faham dah lah macam tu. Kan? Ada orang yang pergi Mekah, dia mata dalam Mekah. Ini abang kata Allah lipat masa baginya. Seperti Allah lipat bumi baginya. Itu kan istilah-istilah dia. Jadi memang hal itu ada dan memang hal itu berlaku. Cumanya kalau nak berkata abang akil dia lipat masa maghrib sembahyang di Kampung Penghulu Tua, Isyak sembahyang di Masjidil Haram. Itu bukan pelik, tidak pelik. Faham nanti kita belajar. Kalau kamu orang mau belajar sampai ke situ, Masya Allah. Tapi Walid kasih tahu awal, Walid pun tidak sampai ke situ. Itu terkait dengan makam dan sebagainya. Okey. Tapi soalan apa nama Pakcik Nabi sangat-sangat memberi penjelasan tentang Walid bilang ini tadi. Jadi sampai masa sirri itu Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita nantinya yang mungkin berbeza dengan orang lain. Itu masa sirri. Faham tak? Itu tertakluk kepada sejauh mana bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita paling bagus, top 10 punya bagus, maka masa kita akan jadi begini di sisi Allah SWT. Macam Pak Haji Nabi bilang tadi, zikirnya ribu-ribu. Kamu orang tidak pernah terfikirkan ada orang yang khatam Quran sehari 5 kali. Macam mana dia buat? Kau baca terus menerus pun kau tidak boleh khatam 5 kali satu hari, Pak. Terus menerus kau baca. Kau berhenti makan dengan berak saja. Kau baca terus, tidak tidur, tidak bangun, tidak sebut, tidak pun tidak boleh habis, Mas. Satu hari 5 kali. Tetapi ada orang yang satu hari khatamnya 5 kali. Tahu tak? Itu ada pengaruh masa yang diizinkan oleh Allah SWT. Di situ bilang sirri. Jelas? Ya, masa adalah kehidupan. Kehidupan adalah masa. Pertama pandang dalam bentuk yang global dulu. Kehidupan itu adalah masa. Masa itu adalah kehidupan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dunia ni, masa ada tahap ni dia akan berakhir begini. Itu semua terkait masa semuanya, kan? Faham yang tu dulu. Kemudian masa itu terkait dengan segala sesuatu yang di dalamnya, dalam kehidupan itu. Sama saja keadaannya. Jelas tak? Okey tak? Okey. Ulang soalan. Barakah masa. Okey. Walid tak berani nak menggunakan istilah khadam kerana ulama tak menggunakan istilah khadam di situ. Kan? Tetapi kalaulah kita nak guna pakai walid rasa tak salah. Sebab masa adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makhluk itu adalah khadam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh perintah khadam itu untuk khidmat kepada kita. Jadi dalam konteks itu tak salah. Kan? Tak salah konteks tu. Cuma boleh takut nak bercakap di khalayak ramai, boleh tak berani cakap. Jadi orang kata kita waya. Orang tak faham. Jadi dalam konteks kita kalau orang boleh faham, that's very good lah. Kan? Semua makhluk Allah, semua khadam Allah. Iti angsa tu berkhadam Allah SWT. Ayam tu berkhadam Allah SWT. Anjing yang duduk dengan kita berkhadam Allah SWT. Semua khadam. Termasuk angin, semua khadam Allah SWT. Hujan. Kan?
Tapi tak ada orang lah yang nak memberi pencerahan dalam bentuk macam tu. Jadi Allah berhak memerintahkan khadamnya itu. Dia perintahkan, jangan turun hujan di bumi Kedah ni. Beberapa hari air tak ada. Rayuh mang kacau bila habis. Macam tu lah. Nah, Allah berhak tengah kemarau panas Allah Ta'ala nak buat turun hujan. Allah berhak. Boleh pernah tengok situasi tu, cerita dah semua. Tengah semayang tengah panas tak cakap istisqa ni. Minta hujan. Doa tak habis lagi turun hujan. Bukan ada cloudy, what is cloudy? Mendung. Bukan ada mendung pun. Tak ada mendung apa, tetap hujan. Nampak? Jadi di situlah persoalan dari itu terjawab. Okey? Jadi kalau nak sampai tahap tu perlu nak sikit. Janganlah duduk karaoke ya. Allah nak bagi. Walid pernah bagi tahu semua orang, Allah nak kita jadi walinya. Kan? Allah nak kita jadi walinya. Hanya kita saja yang gagal, tidak bersungguh-sungguh, menyebabkan kita tak sampai kepada tahap-tahap yang Allah nak bagi kepada kita. Kan? Kalau kita betul-betul daripada awal betul-betul, kenapa pula kita tak jadi walinya? Berlambat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sembahyang subuh di Masjidil Haram. Dia sembahyang zuhur sekali lagi di masjid Masjid Nabawi. Dia sembahyang lohor, dia balik pergi mengajar di sini. Baca kitab mengajar ni. Sampai asar pun dia sembahyang sini. Sekali maghrib dia sembahyang Masjid Nabawi. Isyak sembahyang Masjidil Haram. Subuh esok dia mengajar di sini pula. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hebat kan? Jadi apa? Itu terkait dengan semua soalan yang sedang kita bincang. Ini kita mukadimah kepada memahami masa. Okay? Kita perlu faham masa dan kita dulu. Jangan kita faham masa dengan yang lain-lain. Kan? Paling tidak kita dapat faham bahawa masa itu penting. Masa itu sangat berharga. Paling tidak. Jelas tak? Ini kita tidak anggap masa itu penting, berharga apa? Umur-umur kamu orang buang masa saja banyak. Jangan buang masa, sayang masa itu. Selain daripada menuntut ilmu, berkait dengan ilmu, zikirkah, baca Qurankah, atau muzakarah ilmu bah. Jangan kau duduk penjuru sana kau nyanyi saja. Ambil apa itu bilang? Pergi mama. Memotong kuku. Satu kuku saja 20 minit kau buang masa di situ. Dengan kenapa? Cuma 20 minit kau itu subhanallah, 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 astaghfirullah. Itu kan? Nampakkan masa. 20 minit menyebabkan kau sia-sia, 20 minit berserta dengan perbuatanmu itu menyebabkan kau dapat pahala di sisi Allah SWT. Mana yang lebih bagus? Itu kan? Itu pertimbangan masa. Walid cakap saja, mudah-mudahan kamu orang boleh laksanakan. Kamu orang anak-anak boleh laksanakan. Walid tua sudah. Tidak mampu sudah. Berdiri malam pun sakit lutut, sakit pinggang, sakit urat. Kalau mau lebih-lebih nanti kacau mamamu pula apa? Kau yang berdiri solat banyak-banyak, aku yang kena pijit pinggang kau. Jadi berdiri sikit-sikit saja. Tua sudah kami. Yang muda-muda macam kamu orang sepatutnya qiyamul lail. Kan? Bangun jam 3 pagi, solat malam, solat taubat, solat hajat, solat tahajud semua. Itu bang. Jangan buang masa. Dari sekarang bina diri kita, taqarrub, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga di satu usia tertentu kita sudah berada di makam yang bagus, yang terbaik. Jadi tidak mau kasih tahu makam wali, nanti kamu orang perasan semua orang. Kan? Kamu orang punya masa yang banyak. Yang wali tiada masa sudah. Kami Pak Napi pun tiada masa sudah. Ada masa pun kami tidak mampu, Pak. Allah, 2 rakaat saja kami sakit pinggang sudah. Tahu tak? Maka sebab itu boleh bilang anjung, solat tahajud anjung, solat tahajud, solat tahajud. Kau boleh mampu solat Pak. Solat subuh pun bilang juga Pak. Faham tak?
Ini masa main telefon saja. Kalau dapat telefon, main telefon. Marapu-rapu, buat apa? Jul kan Jul? Okey. Tengok boleh faham sudah Sekarang kamu orang faham pentingnya masa. Lina, masa kau semakin hari semakin tua. Kau bukan semakin muda. Kau jangan ingat, datangnya besok umur kau turun 1 hari. Bukan, Pak. Datang besok umur kau naik 1 hari. Betulkah? Mimi, kau pun serupa saja, Pak. Kau jangan nangis. Okey. Masa kau pun sama saja, Pak. Sekarang nama Mimi. Kau tahukah? 5 tahun akan datang nama kau Makcik Mimi. Kau tahukah? 10 tahun nama Nenek Mimi. Itu, Pak. Macam Makcik Dayak, sama saja. Dulu masa dia umur kamu orang, Cik Dayak, Kak Dayak. Sekarang mana Kak Dayak lagi dah kan? Makcik Dayak kan? Masih balik kat Dayak. Tak boleh tak? Abang dia ni kata adik Dayak boleh tak? Jahatnya. Pandai je dia. Kena faham tu semua. Biar itu semua ada di fikiran kita. Jangan kita kosong dengan fikiran hal itu. Memang kita terikat dengan masa. Dan memang Allah telah menyatakan ruginya kita dengan soal masa. Jelaskan? Jelaskan Jo? Alhamdulillah. Ini anak oleh seorang ni nak jadi soleh. Okey. Habis. Benar katanya apa yang telah didahulukan tidak dikemudiankan. Ini hak Allah. Hak Allah yang kita sebut masa sirri. Dalam konteks masa sirri. Masa sirri. Apa yang telah didahulukan tidak dikemudiankan. Apa yang Allah dahulukan, masa itu sirri, sangat sirri, kita tidak tahu. Maka pada sisi Allah, kalau dia dahulukan, dia tetap dahulukan. Dia kemudiankan, dia tetap kemudiankan. Dia tidak akan berlaku yang dahulu kemudian datang kemudian. Buktinya, pernahkah ayahmu menjadi anakmu? Ayahmu, Pak. Ayahmu jadi anakmu, bolehkah? Kenapa tidak boleh? Sebab masa dia sebagai ayah, masa kau sebagai anak. Betul kan? Nanti dia mati, Pak. Kita pula berganti-gantian begitu kan? Itu, Pak. Jadi Allah mendahulukan masa ayahmu. Kemudian sekarang Allah akan baru mengemudiankan masamu. Jadi ayah dulu baru datang anak kemudian. Betul kan? Mamak dulu baru datang anak kemudian. Tidak pernah anak datang dulu, mamak datang kemudian. Kalau ada itu mau terbalik sudah dunia. Faham tak? Siapa yang tidak faham di situ? Analogi itu siapa yang tidak faham? Anjung mungkin dia tidak faham, tapi tidak apa-apa, dia kanak-kanak. Kanak-kanak Rebina. Yang lain-lain boleh harap kamu orang faham ini. Itu apa maksud? Apa yang telah didahulukan tidak dikemudiankan. Dan apa yang telah dikemudiankan tidak didahulukan. Demikian juga. Kalau hal itu dalam sir Allah, dalam qada Allah terkait sir tadi, masa sir itu Allah kemudiankan, maka hal itu tetap kemudian. Dia tidak akan dahulukan. Contohnya apa? Mati dan hidup. Mati dan hidup. Faham kan? Walid mau tanya kau Sheila. Oleh kerana kau jeling, kau begitu bernama Walid kan? Jadi Walid mau tanya kau. Mati dengan hidup, mana terlebih dulu? Mati dan hidup, mana yang lebih dahulu? Mati. Kenapa kau bilang mati terlebih dahulu? Jadi kau pandai cakap saja, tidak tahu. Jadi boleh tanya saja, kenapa kau berhujah mati terlebih dahulu, lebih dulu daripada hidup? Kau cakap itu betul, Pak. Tapi hujahnya apa?
Kelang kabut saja cari. Mati dulu baru kena. Anjung saja, Pak. Kenapa anjung? Kau setujukah mati lebih dulu daripada hidup? Kau setuju atau tidak? Tak. Anjung bilang tak tahu. Okey. Anjung tidak tahu. Oh, lambat. Siapa mau kasih komentar ini? Rantau, kau mau kasih komentar ke Rantau? Bang Kil, ada idea ke Bang Kil? Balik kalau telur tu. Bang Kil, setujukah mati lebih dulu daripada hidup? Atau hidup dulu daripada mati? Hujan yang mendorong mati sebelum hidup ialah sebelum kita dilahirkan di dunia ini kita sudah diwujudkan di alam roh lagi. Wah, jauh buat pandangan saya. Itu saja orang fikirkan. Ya, boleh diterima, tapi jauh pandangan kau itu. Ada lagi dekat dari itu, Bang. Ada lebih dekat dari itu. Jadi kita dengar dulu, siapa yang mau kasih tahu? Yang berkaitan dengan hadis dan kaitan kurun. Berkaitan dengan coronavirus. Firman Allah dalam surah Baqarah. Jadi kau mau baca firmannya kan? Jadi sila mau mendatangkan dalil terus daripada Al-Quran. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat bagus. Boleh suka kamu orang begitu. Nah, baca dalilnya. Kau boleh baca kah? Kalau tidak boleh baca maknanya saja. Maknanya tak boleh. Maksudnya tak boleh. Tak tahu. Ada boleh mati hidup. Jadi kau berdasarkan kepada ayat itu mati hidup. Okey. Tidak menjadi kesalahan, itu betul. Cumanya kau nampakkah di mana matimu sebelum hidupmu? Apa kau? Ya, kita datang dalam keadaan mati. Jadi buktinya contohnya apa? Jerami. Janin. Jadi kita datang dalam bentuk janin. Jadi janin mati ke hidup? Mati. Kenapa kau bilang mati? Kenapa kau bilang mati? Sebab tidak bernyawa. Sebut dalam Quran itu satu hal, itu adalah teksnya. Sekarang pemahaman kau yang boleh bangun. Sebab tidak bernyawa. That is the answer. Itu jawapannya. Kita datang dalam keadaan tidak bernyawa, faham enggak? Faham enggak kamu orang kita datang dalam keadaan tidak bernyawa? Tidak bernyawa itu bilang apa? Kamu pusing satu dunia. Tidak bernyawa itu bilang apa? Orang bilang mati. Kamu tidak akan jumpa perkataan lain. Faham enggak? Itu saja yang boleh mau tahu. Kau bebel sana, bebel sini, bebel itu. Buat apa? Nah, sekarang jelas sudah. Okey? Kita datang dalam keadaan mati. Hujahnya adalah tidak bernyawa. Nyawa dimasukkan oleh Allah pada usia 4 bulan. Itu menurut Nas dan itu menurut sains. Sains pun sama saja menyatakan begitu. Berarti sebelum 4 bulan kita semua mati saja kan, Jul? Kau nanti pun sama juga, Bajul. Kau lihat istrimu bilang dia, aku 2 bulan sudah bang. Berarti masih mati pada situ. Aku 3 bulan sudah bang. Berarti masih mati di situ. Masuk bulan yang keempat, 4 bulan sudah bang. Kau jaga elok-elok betul. Bernyawa sudah dia. Faham tak? Maka ketika diberikan nyawa itu, maka dia dibilang hidup. Jelas sudah. Nah, terkait yang kita bilang tadi itu, yang Allah dahulukan tetap dahulu, yang Allah kemudiankan tetap kemudian. Jadi hidup Allah kemudiankan, betul kan? Hidup Allah kemudiankan. Berarti hidup kita kemudian. Dahulunya apa? Mati. Jelas. Itu penting bah, fakta-fakta ini fakta-fakta yang sangat penting untuk memberitahu siapa dirimu, supaya nantinya kau berteguh dengan sedar diri.
Orang. Jadi kita mati betul. Jadi kuatnya kita di mana? Hebatnya kita di mana? Bagusnya kita di mana? Semuanya Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kerana itu perlu jaga hubungan dengan Allah. Jangan sampai Allah murka kepada kita, Pak. Kalau orang yang kita sayang pun kita tidak bagus adab dengan dia, dia murka kan? Dia marah kita kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Faham kan? Nah, sambung. Ya, silakan. Itu tadi dia bersisi jasmani. Ha. Kita kata benda yang sama bersisi rohani. Ya. Kita tak boleh bincang tentang tu sangatlah. Jadi fakta yang kita bagi tadi tu mampu untuk memahamkan tentang rohania kita. Fahamkan yang tu dulu. Kan? Yang Majid tanya tu saya faham. Majid tanya tu saya faham lah. Tapi kita nak explain tak boleh lagi, dia jadi celau. Kan, maklumlah baru dia belajar makan Maggi. Kita nak bagi chicken chop ke, lamb chop ke, pening juga kan. Pelan-pelan insya-Allah. Okey. Nah, jelas ha? Ada pertanyaan lain ke di situ? Ada yang mau tanya? Kamu orang ni boleh suruh tanya, tidak mau tanya. Boleh tanya, kamu orang terpinga-pinga gitu. Ha. Kita contoh tentang apa yang didahulukan dan disediakan. Kaitan macam mana kita nak faham dalam kehidupan kita ni. Contoh kata soalan tentang rezeki kan. Kita target nak dapat satu benda tu, contoh pada umur 25. Kita nak dapat harta karun dalam 1 juta. Belum bisnes dapat. Jadi maksud kata waktu tu dah ditetapkan ke memang kita akan dapat. Dan kita sedang berbincang tak keluar pun daripada ruang lingkup asas tadi ni. Kita berbincang hati siri. Jadi apa yang kita dapat itu, katakanlah orang kata nak target nak umur 25 kaya, jutawan. Sampai umur 25 jutawan, itu dia termasuk dalam hati. Masa yang Allah memang bagi kan. Tapi dalam hati itu juga ada sirinya. Jelas tak itu? Itu asas dia. Okey, now kaitkan, relatekan asas tu dengan soalan tu tadi. Nampak lagi? Kan terjawab saya dah. Yang macam ni pula. Ha. Kan contoh kita kata umur kita contoh 24, 25 ni. Lepas tu lah kena mengaji. Umur adalah masa, ingatlah. Umur adalah masa, okey. Tapi hampir puluh buat kerja untuk capai target hang 10 juta tadi. Okey. Jadi tang situ apa kita mendahulukan apa yang belum didahulukan. Mendahulukan, mengemudiankan itu kerja Allah Subhanahu taala. Kan? Kita ni pergi jadi karut yang di situ. Kalau kita bercakap dalam konteks ilmu, kita katakan tadi, kita harus sibuk dengan benda itu, kita tak peduli benda ni. Itu kesalahan. Itu kesalahan kita. Faham tak maksud dia? Dan kita tidak menafikan pun. Boleh Abdul Rahman bin Auf, umur dia 17 tahun, dia jutawan. Osman bin Affan, umur dia 21, jutawan. Ini bukan salah. Jutawan ni tak salah. Yang nak jadi salah masalahnya, jutawan tak jadi, tak tawan yang jadi. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau jadi jutawan pun, jutawan yang tak menghubungkan diri dia dengan Allah SWT. Kan? Faktor apa? Baru temui faktor apa? Dia ni, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf 17 tahun jutawan. Sayyidina Osman 21 jutawan. Faktor apa? Kan? Yang ni pula faktor apa? Faktor dia Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman ni orang reti, orang alim, orang yang sentiasa bertanya Rasulullah SAW, dipimpin, dibentuk dengan ilmu. Jadi selamat daripada keadaan tu. Yang lain pula tentu juga kaya, tapi lingkup pun hana habis. Sebab apa? Sebab tak dipimpin dengan ilmu. Apa ilmu? Ini termasuk ilmu yang kita cakap ni. Dia kenal diri dia, kesimpulan mudah ya. Dia kenal dia siapa, dia kenal Tuhan tu siapa. Settle lah. Faham itu? Dia tak kenal kaya ya. Ya tu. Kan kalau anjurkan dia kaya, boleh 200 orang tengok. Upok je lah. Kan tu?
Ya, kita tiada duit kan, tiba-tiba kita dapat 200. Seronok kan jangan? Kau seronok tidak? Wah, ini mendapat 200 tak seronok lagi, tidak bersyukur dia. Ha? Boleh faham tak? Boleh faham soalan tadi kan? Jadi kita nak belajar sekarang ni masa siri, masa haki, segala sesuatu, semua benda ni adalah untuk kita kenal diri kita, to improve ourselves, untuk kita faham diri kita, kenal diri kita, then kita dapat satu point, aku adalah hamba yang lemah, yang hina, yang tidak ada apa Allah SWT. Sebab itu dalam konteks ilmu peringkat tinggi sikit, la maujud bihaqqin illallah. Tidak ada wujud yang sebenar melainkan Allah SWT. Itu peringkat falsafah. Kan? Kita tak lebih lah peringkat tu lagi. Kita duk abang diri kita dulu. Last sekali kesimpulan nanti kita akan menyimpul, oh, Masya Allah, kita ni tak ada apa sebenarnya. Baru masa tu baru kita faham. Sebenarnya kita ni wujud sebagai bayangan saja. Wujud kita ni wujud yang lain semua Allah Ta'ala belaka. Baru kita nampak, baru nilai diri kita dan Allah itu terpisah. Kalau tidak, kita meletakkan secara kita bercakap secara mudah kita nak kata, kita pun selalu tak sedar kita letakkan hak Allah dalam diri kita. Faham tak? Padahal tak nak kena mengenal langsung. Kita tetap lemah, tetap hina, tetap. Apa contoh? Contoh kadang-kadang kita rasa bangga. Hebat, aku cantik, aku handsome. Ini semua kita dah ambil hak Allah Ta'ala. Dan menjadi sebab kepada kita tidak sedar diri. Faham? Tidak sedar diri itu satu hal yang memusnahkan kita daripada segala segi. Jelas kerana kau tidak sedar yang kau susah. Rusak kau kan? Kau tidak sedar yang kau tidak cantik. Itu rusak kan? Ataupun kau tidak sedar yang kau cantik pun rusak juga apa? Boleh faham tak? Kenapa rusak? Kau tidak sedar yang kau cantik, kenapa rusak? Bukan bah, kau tidak akan mengaitkannya dengan masa. Sekarang memang cantik bah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya kan? Cuba kau kaitkan dengan masa, kau akan melihat segalanya. Macam Walid mau menikah dengan orang Pakistan, bukan Walid mau menikah bah, Syekh Walid mau kasih Walid menikah bah itu hari. Masa Walid belajar di sana, dia kasi tengok anak darahnya bah, sidai kain di atas soto. Sidai kain di atas soto. Jadi Walid tengok saja. Dia suruh Walid nak tengok, wah cantik bah. Tapi dia kasi tahu sudah umur 15 dia bilang. Walid naik tengok 15 macam ini. Kalau 25, kalau 30, tongram sudah bah Walid fikir. Tahu tak? Jadi itu terkait apa? Terkait masa kan? Jadi sebab itu sekarang kita cantik, sekarang kita handsome, sekarang kita kuat. Ya sekarang. Tapi sampai masanya kita lemah. Sampai masanya kita comot, kita hudu. Betul kan? Itu terkait dengan masa. Bayangkan kalau semua orang yang ada di atas muka dunia ini berpikiran begitu. Dia mengaitkan diri dia dengan masa, keadaannya dengan masa, situasinya dengan masa, maka dia akan menjadi manusia yang baik. Betul kan? Boleh faham tak itu? Dia fikir bah, aku ni cantik, tapi ialah sekarang 5 tahun lagi, ya Allah, dia kembalikan dirinya kepada Allah SWT. Murajek, itu istilahnya kan? Dia akan merajekkan diri dia kepada Allah SWT. Jadi orang yang kembali kepada Allah, dia akan bagus. Betul? Faham tak? Jadi tujuan Allah ciptakan kita ni untuk mengabdikan diri kepada dia. Ini bentuknya. Lepas itu kau jangan ingat selamanya kau akan cantik macam ini, Fas. Sampai satu masa kau pun hilang gigi macam Walid juga kan? Tahukah? Faham tak? Jadi busy, kau jangan ingat kau boleh jadi hero macam ini sampai bila-bila, Pak. Sampai satu masa kau terbaring di sana. Gitu kan? Faham kan Jom? Faham kan semua? Makil faham kan Makil? Faham kan? Begitu Pak. Nah, kalau begitulah keadaannya, penuhi masa-masa kita dalam hubungan dengan Allah SWT, kan? Jangan fikir mau memberontak saja.
Okey. Ada soalan lain? Boleh tidak apa-apa, kamu orang faham yang ini dulu pun penting sebab pelajaran ataupun syarah selanjutnya semuanya berkaitan dengan ini. Jadi adalah lebih bagus kamu orang faham satu persatu. Ya, ada yang mau tanya lagi? Tidak, kita sambung ayat. Jika Allah hendak menimpa kamu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu selain Dia juga. Nah, ini tidak perlu dihuraikan lagi. Kita nampak sudah. Kita faham sudah. Kenapa? Karena Allah pemegang kuasa mutlak. Kita hanya hamba yang kerdil, tidak punya daya upaya dan terikat dengan masa. Sebab itu orang bilang apa ya? Fahaman, ada satu fahaman born to be freedom. Fahaman ini ditiup ke tengah manusia, ketiup ke tengah masyarakat manusia lebih kurang pada tahun 1960-an naik ke atas. Born to be freedom. Born to be free. Yes, born to be free. Sampai ada lagu-lagu tahun 80-an keluar lagu-lagu kan. Fahaman ini kalau kita relate kepada masyarakat umat Islam, ini adalah Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah yang mirip dengan kalau modernnya liberal, fahaman liberal atau boleh liberalisasi. Kan? Jadi adakah benar ataupun memang kita ini born to be free? Ya, memang born to be free. Dalam kita pun born to be free. Dilahirkan untuk free, tapi free bukan free dengan Allah, bukan free dengan agama, bukan free dengan diri sendiri, kan tiga hal itu. Maksud free adalah free daripada terikat dengan sebarang makhluk. Itu saja. Tapi ajaran barat ini, ajaran liberal ini, born to be free ini bermaksud bebas langsung daripada Allah, bebas langsung daripada agama, bebas langsung daripada terikatnya diri kita sendiri. Akhirnya mereka tidak peduli hal-hal yang sedang kita bercakap. Jelas. Wujud manusia-manusia yang tidak ambil pusing, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit dan sebagainya. Yang akhirnya pengisian hidup itu penuh, masa-masa hidup itu penuh dengan sia-sia, masa-masa hidup itu penuh dengan maksiat dan sebagainya. Faham tak? Jadi kita tidak mau hal itu, falsafah itu, pemikiran itu kita tidak mau. Kita mau yang sunnahnya begini. Masukkan menjadi pemikiran kita, betapa kerdilnya kita, kan? Betapa hinanya kita, betapa bodohnya kita, betapa jahilnya kita dan sebagainya. Masukkan pemikiran ini. Dan dia menjadi motivasi yang menghubungkan kita dengan Allah. Selama mana kita berhubungan dengan Allah, maka kita bilang kerdil terhadap Allah, tapi pada sisi orang lain melihat kitalah yang terbaik. Faham tak? Begitu. Okey. Jadi katanya, jika Allah hendak menimpa kamu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu selain Dia juga. Jadi tetap hak Allah. Dialah rububiyah. Walid ajar kamu orang dasarnya adalah rububiyah, ya kan? Ingatkah? Dialah dasarnya adalah rububiyah. Siapa yang mau kasih pencerahan ini? Makcik Daya boleh kot. Dia suka batu, tanya batu, tak dia tanya. Siapa mau kasih pencerahan? Siapa volunteer? Makcik Ija jumpa lagi, rububiyah. Apa makna rububiyah Makcik Ija? Ulang balik. Yes. Jadi rububiyah itu secara kesimpulannya adalah menunjukkan keterikatan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut, dari hal, dari perihal Dialah pencipta, pemilik dan pentadbir. Nah, jelas sudah di sana. Doktrin itu ada di dalam akal dan hati kita. Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pentadbir. Berarti dia mempunyai kuasa mutlak
atas apa yang diciptakannya, atas apa yang dimilikinya, dan atas apa yang ditadbirnya. Jelas tak? Itu. Nampak tak keterkaitannya sekarang? Sebab itu boleh suruh kamu orang hafal, ingat, kasih faham. Nah sekarang kita jumpa sudah. Ayatnya, jika Allah hendak menimpa kamu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu selain Dia juga. Kenapa? Kerana Dia adalah pencipta, kerana Dia adalah pemilik, kerana Dia adalah pentadbir. Jelas sudah? Jika Dia hendak memberi kebaikan kepada kamu, tidak ada yang dapat mengelakkan kebaikan itu datang kepada kamu selain Dia juga. Kenapa? Kerana Dia adalah pencipta, kerana Dia adalah pemilik, kerana Dia adalah pentadbir. Faham sudah? Itu pentingnya. Dasar-dasar yang telah Walid bentangkan kepada kamu orang. Walaupun kamu orang nampak nipis sikit saja, 22-23 pelajaran saja, satu buku saja Fathur Rahman, 58 kitab tertuang di sana. Jadi kau jangan pandang remeh Bapak. Kalau Allah Ta'ala izinkan karomah, kau rebus kitab Fathur Rahman, kau alim terus. Tapi Allah tidak izin, kau jangan buat kau. Nanti kau rebus kitab Fathur Rahman, buku Fathur Rahman, kau rebus, kau minum air. Boleh bilang, rebus minum air, alim terus 58 kitab. Kau jangan, Fad. Kau jangan buat kerja-kerja mengarut begitu. Faham tak? Okey, ada pertanyaan dah? Jelas sudah, Baik, mau berhenti di situ supaya kamu orang tidak semak, tidak apa ya, nanti kita sambung saja. Okey, Allah a'lamu biswabihi kama qala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala rahimahullah ta'ala. Sambung. Di mana? 53. Di mana sambung? Okey. Wa ba'du qala, berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salatmu dengan seluruh jiwa ragamu dan tunaikan zakat. Boleh mau baca, rangkap ini boleh baca sudah kan? Boleh buat syarah terus saja. Berdirilah di hadapan Allah. Berdirilah di hadapan Allah. Siapa yang faham ayat ini, istilah ini? Anjung bilang solat. Ya, tidak apa, bagus bakal mau bercakap sudah sekarang. Berbanding dulu mau cakap pun susah kan? Bagus sudah tu. Ada perkembangan bagus bakal. Mudah-mudahan jadi wali Allah. Bilang apa tu? Berdirilah di hadapan Allah. Istilah Arabnya aqamullah. Qama yaqumu aqamu. Aqamullah. Ada istilah lain yang datang melalui ayat Quran, wajjahtu. Wajjahtu sama maknanya dengan aqamu dalam konteks bahasa Arabnya. Cuma wajjahtu itu dia terkait dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan Al-Qurannya aqamu, wajjah, bukan wajah ya, wajjah, wajjahu. Ini sama maksudnya. Jadi perkataan qama yaqumu dengan maksud berdiri. Kalau lafziahnya berdiri, itu kan? Wajjah. Kalau lafziah maksudnya menghadap. Ya kan? Jadi berdiri, ini menghadap.
Jadi kesimpulan daripada dua istilah ini, Pak, dibilang berhadapan. Berhadapan. Paham nggak? Berdiri, menghadap, bilang berhadapan. Jadi bila bilang berhadapan, kita keluar daripada makna apa yang bilangnya, makna orang panggil apa? Orang panggil apa? Okey, kita di sini orang panggil apa? Keliling ni panggil apa? Ha? Kalau panggil bulatan memanglah bulatan. Lingkungan. Saiz boleh tak? Kalau sebut saiz boleh faham tak? Saiz. Bila kita menggunakan istilah berdiri, berarti dia satu keadaan saja. Kalau kita menggunakan istilah menghadap pun dia satu keadaan saja. Tapi kalau kita gunakan istilah berhadapan, dia meliputi semua. Meliputi. Allah bagi maklumat itu lambat sikit supaya wali cakap banyak. Meliputi. Sebab itu perkataan berhadapan itu meliputi. Kenapa meliputi? Sebab arah mana pun kau duduk, kau sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Itu istilah berhadapan. Jadi kebanyakan para ulama menggunakan istilah berhadap-hadapan. Berhadapan ataupun berhadap-hadapan. Faham dulu. Sebab Walid mau mengajar ini lain daripada yang lain ayat ini. Walid mau mengajar kamu orang tentang solat hakikat. Ya? Solat yang hakikat. Solat yang syariat itu nanti boleh cakap. Faham ini dulu perbezaan. Ya? Jadi solat yang syariat mungkin berdiri, mungkin menghadap dengan 13 rukun. Ya kan? Tapi solat hakikat bermula dengan berhadapan. Kan? Jadi ini 13 rukun. Ini solat syariat bila. Solat syariat solat dan jangan salah faham nanti kita kan. Tapi kalau bilang syariat solat, fahamnya macam lain. Solat syariat pada menggambarkan solat syariat. Okey? Dan yang ini solat hakikat. Jadi ini istilah saja ya, jangan kamu orang nanti terbawa-bawa keluar, nanti orang-orang awam itu jadi pening. Jangan kita merosakkan pahaman orang yang tidak paham. Ya. Ini untuk kita, untuk kita paham dulu. Okey, jadi solat syariat itu berdiri sebab alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Dalam ilmu fiqh mengajar kalau solat itu kalau kau mampu berdiri kau wajib berdiri, gitu kan? Sekiranya kau tidak mampu, apa saja yang kau mampu, gitu kan? Jadi tetap mutlaknya adalah berdiri. Dan berdiri itu menghadap. Kau tidak boleh berdiri begini kalau kiblatnya sebelah sana. Jadi kau kena menghadap kiblat, gitu kan? Menghadap. Jelas sudah. Dan kau jalankan 13 rukun. Itu bilang solat syariat. Jelas. Manakala solat hakikat ini dia tidak terkait dengan rukun. Rukun ini sebahagian daripadanya. Maka istilahnya berhadapan. Berhadapan dengan Allah ini bukan semestinya dalam solat. Bila-bila masa. Bila-bila masa pun. Nah, kamu dapat sudah di situ perbezaan. Maka itu dibilang solat, ada dibilang solat daim. Ada dalam Al-Quran kan istilah yang bermunculan bilang solat daim. Alladzina hum, ada surah-surah akhir dia, surah-surah akhir dia dalam juzuk 30. Surah apa ya, lupa je. Saya tak ada cari sana bunyi ayatnya. Daimun bunyi di ujungnya.
Bunyi ujung ayat tu daimun. Ancari ayat yang berhujung dengan daimun. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ayat berapa? Surah berapa? Surah Al-Ma'arij ayat 23. Al-Ma'arij 23. Nota semua orang. Al-Ma'arij di sini ya, Al-Ma'arij surah Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij ayat 23. Okey, ini dalil. Di sini dalil dia. Hak solat syariat ni dalil dia banyak. Aqimis salata li juluqis syamsi minal banyak dalil solat syariat banyak. Okey? Ini banyak dalam Quran. Rujuk saja dalam kitab Bulughul Maram. Ada kan kitab Bulughul Maram ada kan? Ada boleh tahu saja berapa tajuk kitab di dalam kita, boleh tahu semua. Okey. Yang ni 13 rukun ini solat syariat. Mesti kau berdiri, mesti kau menghadap kiblat gitu. Tapi yang namanya solat hakikat itu kau di mana-mana pun, walaupun kau tengah makan, kau apa saja yang sedang kau lakukan, mesti sifat kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dibilang. Okey? Kemudian dia tidak tertaluk kepada rukun 13. Dia bila-bila masa pun, keadaan apapun. Dan dalilnya surah Al-Ma'arij. Baca ayat tadi semula. Alladzina hum fi salatihim daimun. Maknanya apa? Dan mereka itu dalam keadaan yang sentiasa salat. Mana ada salat sentiasa? Salat 5 waktu saja. Itu salat yang 5 waktu. Itu salat syariat. Jelas kan? Faham kan? Ini bilang salat sentiasa. Alladzina hum fika ala salatihim daimun kan? Ada beza makna tu. Al-Ma'arij 23. Ala. Okey. Alladzina hum ala, di atas. Alladzina hum, mereka-mereka yang sentiasa di atas solat. Itu kan? Mereka-mereka sentiasa di atas solat. Mereka sentiasa di atas solat. Maksudnya bukan tidak solat yang lima waktu. Maksudnya dia mencapai hakikat solat. Dia mencapai hakikat solat yang kita bilang tadi. Ini pada punya. Kamu orang bezakan ya. Letak di bahagian yang berbeza. Macam dua. Jadi kenapa dia bilang sentiasa solat? Kerana sentiasa rasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sentiasa rasa berhadapan dengan Allah, apakah dia terbebas daripada solat syariat? Tidak, Pak. Sentiasa akan menjaga solat syariat itu. Kenapa? Kerana dia sentiasa rasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu yang boleh mau kasih faham kamu orang benih awal. Okey? Jadi solat hakikat dan solat syariat. Tajuk ini kamu orang tidak perlu bincang dengan orang lain ya. Kamu orang belum sampai fahaman. Solat itu bilang solat yang sentiasa. Nah, sekarang kenapa digunakan perkataan solat? Solat itu pada dasarnya hubungan. Solat berasal dari perkataan silah. Silatun, kemudian orang sebut silaturahim. Orang sebut silaturahim kan? Silaturahim itu apa maknanya? Hubungan persaudaraan, gitu kan? Maka salat itu dari perkataan silah. Silah itu artinya hubungan. Jadi hubungan dengan hakikat, hubungan dengan syariat. Jadi solat syariat, hubungan syariat dengan Allah, namanya solat.
Jadi tidak ada hubungan yang terbaik dengan Allah SWT dalam bentuk syariat, dalam konteks syariat, melainkan kena solat. Melainkan solat. Solat adalah hubungan yang terbaik. Jadi kalau ada orang datang, zikir lagi bagus, baca Quran lagi bagus, tidak betul berbanding solat. Kan? Solat adalah tempat yang pertama, yang terbagus. Cuma kalau kita terasa letih sudah mau solat, ya duduk baca Quran, zikir dan sebagainya. Faham tak? Yang lain-lain itu datang kemudian. Sekalipun namanya sunat solat itu, dia tetap lebih bagus. Jelas? Faham tak? Nah, itu solat syariat. Yang kau perlu berdiri di dalamnya 13 rukun. Itu mazhab kita Syafi'i. Kalau tidak betul 13 rukun itu batal solat. Kan? Jelas tak? Belajar sudah kan? Itu solat syariat. Walid kembangkan kamu orang. Ada lagi satu sisi Pak, namanya solat hakikat. Sebagai asas, nah Walid kasih tahu kamu orang itu bentuknya berhadapan dengan Allah itu di mana-mana kan. Selain daripada dalil ini, dalil solat kita baca apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu dalil yang menunjukkan kita berhadapan dengan Allah di mana-mana pun. Kan? Jadi jangan kita ingat dalam masjid saja kita berhadapan dengan Allah, dalam surau saja kita berhadapan dengan Allah, kan? Dalam jamban sekalipun kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah. Faham tak Jul? Jadi jangan menipu dalam jamban. Aku tahu bah kerja menipu dalam jamban ini. Aku jadi lelaki dulu daripada kamu orang bah. Menipu dalam jamban. Pak Toceng saja kerja. Jangan buat itu. Wahai anakku, jangan buat itu. Mudaratnya besar. Faham tak? Kamu orang jangan tanya ya. Pakcik saya. Allah tiada ke dalam jamban? Ada kan? Kita sedang berhadapan dengan Allah kan? Bukan kita meletakkan Allah bertempat. Jadi Allah ada ke dalam jamban. Pertanyaan itu sangat tidak bagus. Kan? Cuma kita mau kasih tahu, dalam hidup kita selama bernafas bernyawa maupun kita mati, kita berhadapan dengan Allah sekalipun kita berada di posisi dalam jamban kita. Faham tak? Maka jangan kamu orang Pak Toceng. Okey. Faham ke? Faham ke semua? Bukan dia orang lah. Kamu orang tidak faham pun tidak apa. Kami. Faham ke Mizi? Okey. Jangan. Okey. Nampak Jadi itu kiasan mudah. Jadi kalau itu bilang jamban, dalam hal-hal lain pun sama saja. Dalam gelap kah, dalam terang kah, kau sedang berhadapan dengan Allah. Faham ke itu? Ya? Terang dengan gelap dalam terang kah, dalam gelap kah, kau sedang berhadapan dengan Allah. Orang nampak kah, orang tidak nampak kah, kau sedang berhadapan dengan Allah. Itu mesejnya. Jelas? Orang tahu kah, orang tidak tahu, kau sedang berhadapan dengan Allah. Faham tak? Kau sembunyi sampai orang tidak nampak, kan? Siapa pun tidak nampak, kau sedang berhadapan dengan Allah. Berarti Allah tetap nampak. Ya kan? Itu mesejnya. Jelas? Artinya sentiasa kau berhubungan dengan Allah SWT. Itu berbilang salat daim tadi menurut ayat itu. Jangan orang-orang yang salah faham. Kelompok-kelompok Wahdatul Wujud ini dalam Malaysia kita ni ramai pak kelompok-kelompok Wahdatul Wujud yang faham sesat ini. Bilang kami sudah salatul daim, kami tidak perlu salat yang 5 waktu. Ini bercanggah sudah dengan Nabi SAW. Nabi kita salat saja 5 waktu. Kan? Sampai bengkak-bengkak kaki dan tambahan salat-salat yang lain. Saya bilang dia orang sudah salat daim jadi tidak perlu salat 5 waktu, tidak salat balik 5 waktu. Dan dia sendiri pun tidak paham solat daim itu apa, tertipu-tipu saja. Bilang solat daim itu pakai niat saja. Masuk waktu zuhur, aku solat daim zuhur.
Masuk waktu asar, aku salat daim asar. Jadi ini semua sesat. Jangan ada yang kamu orang terlibat nanti-nantinya. Di Sabah kuat berfahaman ini. Di sebelah Sandakan, Sampurna, di sebelah sana banyak fahaman salatul daim. Jadi orang sudah salatul daim, belajar salatul daim, jadi tidak perlu solat 5 waktu, tidak perlu solat mengikut syariat. Syaitan semua itu. Dengar ya, Walid pesan sudah kamu orang, Walid peringat sudah kamu orang, jangan kamu orang terlibat. Nanti mana tahu Fas tiba-tiba jadi anggota muslimat, anggota wanita kelompok solat daim bilangnya kan. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu sebahagian daripada Walid punya presentationnya, Walid punya penerangan supaya kamu orang melihat dari satu sudut bahawa ada sisi solat yang lebih apa yang dia bilang ya, yang lebih penting. Kan? Sisi syariat itu satu hal, tapi ada sisi yang penting yang kita perlu pelajari supaya salat kita itu memberi impak hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya salat kita itu memberi kesan yang bagus dalam hubungan kita dengan Allah SWT, atau dalam arti kata yang lain, salat itu benar-benar menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Jadi kita perlu pelajari ini. Nah, ini dia punya strukturnya yang kamu orang perhati dan diingatkan dulu, dan insya-Allah kita akan sambung nanti berbincang. Belum habis bab salat ini, Walid mau panjang cerita ni. Berdirilah di hadapan Allah dalam salatmu dengan seluruh jiwa ragamu ini. Walid akan panjang sedikit ceritanya supaya kamu orang dapat dan nantinya membantu kita dalam solat syariat insya-Allah dengan izin Allah SWT. Okey? Nah, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bis-shawabihi au. Okey, ada soalan kah? Kau mau cakap apa? Begini, lepas tu kau tidak tahu mau cakap. Jadi tidak jadi. Soalan tidak terbentuk. Okey. Makin dia mau tanya, tapi soalan tidak terbentuk. Soalannya datang dalam bentuk yang macam-macam betul. Saya mau tanya apa ni? Jadi apa makin? Merapu saja lah. Merapu jangan makin. Nanti Allah murka. Jadi kalau begitu. Kau tulis dulu soalannya nanti makin. Walid suka bagi kamu orang ada soalan, kan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diselesaikan. Itu cara belajar. Jangan kaku saja macam budak darjah 2 sekolah kebangsaan saja. Kan? Apa yang dicakap itu saja. Yang lain-lain dia tidak tahu. Ada Jul, apa Jul? Ditanya Walid bila dia mau kahwin. Jul tanya bila dia mau kahwin. Kahwin bah kau mau kahwin bila? Kenapa tanya Walid? Kalau Walid tanya Walid bila mau kahwin, ya itu betul. Kan? Jadi kau tanya, Jul mau tanya bila dia mau kahwin. Mana Walid tahu kau mau kahwin? Kahwin saja bah. Cukup duit kami kasih bah, seorang RM2. Kan? Mas kahwin itu tinggi-tinggi 200, 300. Mas kahwin, ada kan? Mas kahwin begitu kan sekarang? Jual buat, handphone kau dapat RM50. Kan? Seluar jin dapat RM2. Jual semua. Tak cukup kami tambah apa? Kolek seorang RM2. Untuk kita kasih Jul menikah. Betul kan? Kita mau susah apa? Piramli kumpul-kumpul duit dengan siapa? Aziz Satar. Kan? Kasih Sudin menikah. Okey, ada soalan lain? Tidak. Sudah dah. Jangan jumpa kita minum air kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina
أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Yang ni kena simpan ya.